Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang saya hormati Datuk Profesor Dr. Ridwan Usman. My dearest brother, adik saya, sahabat saya, kawan saya, pemimpin saya, ketua saya, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Yang saya kasihi dan saya sayangi, Datuk Seri Fadil, Teman Manuti, yang saya kagumi dan sentiasa inspire saya, yang berbahagia Tan Sri Profesor Emeritus Muhammad Kamal Hassan yang datang kampung sebandar dengan saya. Yang saya hormati Datuk Osman Bakar, Sakani Syamsuddin, Sakani Majid dan lain-lain. Alhamdulillah, Allah himpunkan kita pada pagi ini. Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana saya dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dilahirkan ke dunia. Saya dilahirkan without my choice. I was born without my choice. It was the choice of Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya dihantar pula oleh Allah belajar sekolah Arab. Walaupun hatinya nak sekolah Inggeris. Hati nak bahasa Inggeris. Tapi ya Allah kata tak boleh awal. Sekolah putih ni kapir. Mungkin lagi sekolah Arab. Pergilah sekolah Arab Pasir Mas tu. Kemudian saya sambung pelajaran ke Ma'had Muhammadi. Mula Jami' Berbau. Duduk di lorong untuk sembahyang. Berdekatan dengan seorang insan Muhammad Kamal Hassan. Jadi pagi-pagi mandi seperigi dengan dia. Mandi di telaga, dia pergi. Saya tengok, hebat orang ni. Mengaji sekolah SIC. Aku mengaji sekolah Arab. Macam mana aku nak bahasa Inggeris? Jadi malam-malam, mula-mula saya pergi belajar bahasa Arab di sekolah kebahasaan Padang Garung. Kemudian saya berpindah belajar sekolah bahasa Inggeris di high school, di SIC, Sultan Ismail College. Di mana Muhammad Kamal Hassan belajar di situ. Waktu siang dia belajar di situ. Malam saya belajar di situ juga. Cuma saya tak tahu adakah saya masuk kelas malam, di kelas dia belajar siang hari saya tak tahu. Tapi barangkali saya, guru yang saya mengajar, Rahim Harikan, tak tahu lah Rahim Harikan menjadi guru Profesor Kamal juga, tak tahu lah. Baik. Allah takdirkan saya melanjutkan pelajaran ke Mesir. Kemudian masa di Mesir, aku ni ngaji Mesir. Duduk bersama-sama dengan ustaz-ustaz. Hati dah tahu, ingat. Oh, Kamal Hassan ni barangkali masuk ini Sunaya dah. Anda pergi Mesir tahun 64. Masa Kamal dah masuk ini Sunaya dah ke 64 tu? Tak lagi? Masuk dah? Jadi, aku ngaji Mesir. Barangkali Kamal ni masuk Mesir dah ni. Jadi ingat, tak boleh. Kena pergi ke England. Simpan duit beasiswa, simpan. 3 tahun belajar. Tahun pertama saya simpan. Tahun yang kedua saya simpan. Tahun yang ketiga langsung tak pakai, tak guna duit beasiswa. Semuanya simpan. Tulis juga pada Kerajaan Kelantan minta
cek beasiswa dan tulis cek open check supaya saya boleh guna. Jadi apa yang saya simpan di Mesir selama 3 tahun cukup untuk saya ambil tiket PIA ke London dan cukup saya belanjakan di London selama setahun. Baru saya sampai ke London saya bulan 11 tahun 67. 11 tahun 64 saya ke Mesir. 11 tahun 67 sampai ke London. 11 tahun 71 balik ke Malaysia. Saya kata 11 dari hidup aku ni ada makna. Bila sampai ke London, betul-betul membuka mata saya. Kerana kita berdepan dengan satu masyarakat yang masyarakat barat. Masyarakat barat. Saya lihat budal pelajar Melayu hanyut, tunggal langgang. Saya dibawa kepada sebuah rumah. Saya pergi ke rumah dia. Atas mejanya penuh dengan botol arak. Saya kata, Masya Allah. Waktu itu bagi cabaran kepada saya. Adakah saya nak hanyut bersama-sama dengan mereka ataupun saya nak survive ataupun zahirin, prominent saya di kalangan masyarakat. Saya kata tak boleh. Aku mesti lawan orang ni. Mesti di situlah mulanya the spirit of fighting. Nak lawan. Carilah kawan-kawan siapa yang boleh bersama dengan aku ni, insya-Allah. Jumpa saya Ibrahim, jumpa Wai Ismail, jumpa orang tu. Takkanlah kita nak ikut sama-sama puak-puak ni. Di situlah mula dan saya jumpa dengan ramai dengan pemimpin ikhwan. Pelarian-pelarian yang dijatuhkan hukuman mati dan penjara oleh Presiden Nasir, ramai di Mesir, di London. Baik, ringkasnya. Di situlah saya memahami arti perjuangan. Masa di Kolej Islam baca buku ikhwan, banyak baca buku ikhwan. Kolej Islam. Pergi ke Mesir, tak boleh baca buku ikhwan. Pasal ikhwan di Mesir telah diharamkan. Buku-buku ikhwan telah diharamkan. Maka saya baca banyak buku-buku sosialis. Saya baca Das Kapital, saya baca Lenin Selected Work, saya baca Das Kapital 3 volume. Tak faham pun baca. Nak faham apa dia komunis ni, tak faham. Baca juga nak tahu apa dia. Bila pergi ke England, jumpa pula Marxism, Maoism. Baca juga nak faham apa benda. Baik. Alhamdulillah. Nak ringkasnya, bulan Jun ya, akhir Datuk Seri Anwar tahun 59 Jun ya. Nombor 2 Rita Road. Cuba tuan-tuan buka dalam Google. Tengok dalam Google. Hamad ada tak sini? Hamad ada, Hamad. Anak nombor 2 Rita Road, Queensway, NW2. Situ tempat saya duduk situ bersama dengan Wai Ismail. Datanglah seorang insan bernama Anwar Ibrahim. Musim panas tu sama holiday. Saya pun baru lepas periksa. Seorang pemuda yang amat menarik. Dan saya bawa dia pergi High Park Corner. High Park Corner, tempat orang duk cakap Speakers Corner. Tengok Anwar Speakers Corner. Bawa anak pergi ke Trafalgar Square. Trafalgar Square kalau New Year itulah berhimpun free for all. Trafalgar Square ambil beli kacang-kacang, Anwar bagi makan burung parti. Ada gambar. Saya cari mana gambar ni. Dalam rumah saya, dalam library saya tak jumpa pas sekarang lah. Ada. Baik. Jadi beberapa harilah saya kata Anwar nak balik. Tunggu dulu. Buat apa cepat nak balik ni? Duduklah sini. Mesti sama duduk sini. Jadi di situlah kita berbincang. What next. Dan itu menarikkan saya. Saya teruskan, bila balik bertemulah dengan Anwar Ibrahim dan beberapa kawan, dan saya diberitahu bahawa
Abin telah pun ditubuhkan. Ringkas je apabila bulan berapa? Apa bulan September kah? Ini 72 Abin dirasmikan dan saya diminta untuk menjadi presiden. Saya kata dalam hati saya, layak ke aku nak jadi presiden ni? Betul, saya kata layak ke aku nak jadi presiden ni? Yang layak ni Anwar tak ke aku. So sejenis kata, ya Ustaz Azali, entah peganglah. Okeylah kata si, anda pegang lah, sementara. So I thought I was not qualified, but saya ambil jawatan itu sebagai contingency. Betul-betul sebagai contingency. Di Masyarakat Agung kali kedua di Sultan Selangor Kelab. Kemudian kita tukar perlembagaan kepada 2 tahun term. Saya diminta untuk teruskan 2 tahun lagi. Untuk minta ke 2 tahun lagi, I was reluctant to accept. Saya tak nak dah. Pasal apa? I thought I was not qualified. Dan waktu itu pun saya belum ada PhD. Nak balik-balik buat PhD lagi. Baik. Dari tahun 74, saya dah dapat study leave daripada UKM untuk balik pergi Birmingham untuk buat PhD. Dan supervisor pun ada. Study leave pun sudah buat perjanjian semua. Allahu Akbar. Anwar pula kena 2 tahun tahanan. Ustaz Fadil kata, Ustaz Azali, kawan kita kena tahanan 2 tahun. Entah nak pergi buat PhD ke? Boleh tak entah pegang mangku ketua penerangan, ketua dakwah. Pasal Ustaz Nakhain kena RO. Ustaz Azali, Ustaz Nakhain ketua pengurusi biro dakwah. Ana pun ya Allah. Batal. Tulis surat ke UKM minta batalkan perjanjian. Tak apalah, saya kekahnya saya tak pergi, saya masuk balik. Baik tuan-tuan. Jadi selama ini kita berada dalam perjuangan. Lama. Masing-masing terlibat dalam perjuangan sejak kecil lagi. Anwar sejak sekolah menengah lagi. Dia MCKK. Ya. Jadi lama. Kita kalau kita teruskan sampai sekarang, kita berjuang. Selama saya tak berjuang ni, saya rasa payahnya. Orang tak faham apa yang kita nak. Saya baca buku Ikhwan Mauqifuna, pendirian kita. Dalam bahasa Inggeris terjemahan what we stand for. Orang tak faham perjuangan. Orang tak faham perjuangan Ikhwan. Orang tak faham perjuangan kita nak menyampaikan apa. Orang tak faham. Jadi bila balik pun, bila perjuangan dalam Abin, orang tak faham. Orang payah nak faham. Sebab orang payah nak faham itu, orang tak faham itulah. Ataupun ada maksud lain, itulah mereka hantar Anwar ke Kementing. Mereka tak faham apa yang Anwar bawa. Mereka tak faham. Jadi buatlah tuduhan nak menjatuh kerajaan dan bagaimana macam-macam. Semua tuduhan-tuduhan itu palsu belaka. Saya tak tahu sama ada mereka yang tahu mereka palsukan tuduhan. Tapi apa? Jadi sampai sekarang saya rasa orang tak faham makna perjuangan. Sebab itulah akhirnya lama saya nak tulis erti perjuangan, itu perjuangan. Saya pun bila 13 September tahun lepas jumpa doktor kata, Ustaz ni kena prostate cancer stage 4. Ustaz kena terima lah. It is suspected kanser ni mengebak. Dia suruh saya pergi buat bone scan, habislah. Kanser dah masuk seluruh badan. Kamu buat CT scan, buat CT scan, CT scan tunjukkan bahawa kanser dah masuk dalam paru-paru. Jadi kanser dah masuk prostate kanser, paru-paru dan tulang. Allah, saya kata, ya Allah, berilah aku sedikit kekuatan nak menerangkan apa maksud perjuangan ni. Erti perjuangan lama kita dah berjuang ni. Sebab itu saya kata, buku saya dua buku sebelum ni, TCPID saya, this work is dedicated to the idealism of my dearest brother
Datuk Seri Anwar Ibrahim. Itu PhD saya. Orang tak faham idealism perjuangan Anwar. Orang tak faham. Sebab sekarang saya tak faham idealism perjuangan ni. Jadi saya pun tulis. Tulis. Panggil Razak. Anda tulis buku lah. Macam mana? How boleh tertulang anak? Okay. Maka dia carilah seorang sekretari untuk membantu. Tulislah. Jadi bulan November. Tulislah. Cadangnya buku ini nak lancarkan 17 April. Hari saya lahir ke dunia. 17 April 1940. Saya rasa dalam dewan ini, saya lah orang yang paling awal lahir. Bukan saya yang paling tua. Saya lah orang yang lebih dulu lahir ke dunia daripada saudara-saudara semua. Baiklah. Maka saya pun fikir, nak buat apa? Tiap hari dengar Al-Quran berjam-jam. Lepas subuh, lepas makan pagi, duduk baring atas katil, dengar Quran, dengar, hari siang malam petang semua dengar Quran. Apa maksudnya? Allah nak sampai kita apa? Bila saya sampai kepada ayat wajahidu fillahi haqqa jihadih huwa jtabakum. Ini saya ulang-ulang. Wajahidu fillahi haqqa jihadih. Wajahidu fillah. Jadi saya kata wajahidu ni fi'il amar. Suruh kamu semua. Jadi kamu semua ni maksud akulah. Jadi saya faham ayat ini ayat fi'il amar wajib, fi'il amar wajib kepada semua orang Islam. Haqqa jihadih ini poinnya. Sebenar-benar jihad. Sebenar-benar jihad, sebenar-benar perjuangan. Perjuangan yang benar. Apa dia perjuangan yang benar ni? Apa juga? Ada depan kita ni. Apa dia perjuangan yang benar? Perjuangan politik. Perjuangan apa? Apa? Saudara-saudara mungkin faham erti perjuangan. Tapi orang di luar sana, dia faham tak arti perjuangan. Maka saya milih menghuraikan erti perjuangan daripada kisah-kisah Nabi, perjuangan para Rasul dengan berbagai liku perjuangan para Rasul dan ayat-ayat Quran yang berkaitan dengan perjuangan. Huwa jtabakum. Ini penting. Allah Subhanahu Wa Taala memilih dan memperkasakan kamu yang terlibat dalam perjuangan. Jadi kita yang berani, maka saya kata, saya ambil keputusan bahawa perjuangan ialah wajib. Bila saya tengok pada diri saya, kau lahir ke dunia melalui ibu yang beriman, diberi nama Ghazali. Kemudian dihantar ke sekolah Arab. Kamu mengaji agama. Hantar ke Mesir, hantar ke England, baca buku agama banyak. Aku dipilih oleh Allah ngaji agama. Apa maksud aku ngaji agama ni? Jadi saya bagi diri saya faham bahawa Allah pilih saya ngaji agama, baca buku agama, tafsir semua kitab tafsir saya baca. Tafsir lah, tafsir Qurtubi, tafsir Jalalain, tafsir Al-Manar. Mula-mula saya berdah dengan tafsir Al-Marawi. Al-Manar. Kemudian sampai ke England, tafsir Al-Quran. Baca semua. Aku ni Allah Subhanahu Wa Taala beri aku peluang untuk faham bahasa Arab, baca tafsir semua ni. Apa maksud Allah kan? Jadi maka bagi diri saya kata wajib ini. Wajib. Bukan saya tak kata bagi diri saya bukan sunat. Bukan fardu kifayah. Bagi diri saya ialah wajib ini kerana Allah pilih saya ke dunia untuk belajar agama. Jadi demikianlah barangkali pada Ustaz Ghani Syamsuddin. Jadi tuan-tuan saudara-saudara, alhamdulillah. Maknanya kita sekarang tak boleh lari dah. Saya pandangan saya, kita saudara-saudara dipilih oleh Allah. Huwa jtabakum. Allah yang pilih dan memperkasakan saudara dalam bidang perjuangan ini. Kita tak ambil perjuangan lain. Sebab itu tuan-tuan, bila Anwar tahun 1982 dia nak masuk UMNO. Saya orang yang tak setuju dengan Anwar masuk UMNO. Sebabnya gini. Dalam hati saya, macam mana ni Ustaz Anwar ni paksa kita suruh setuju.
Dia hantar Ustaz Badri jadi masuk PAS. Ada yang saya kata, macam mana ni Anwar paksa aku setuju. Anda sebut gitu. Anda dia, macam mana Anwar paksa aku setuju Ustaz Badri masuk PAS. Dia masuk UMNO. Betul, anda tak faham. Jadi anda sebut Anwar ya. Dia sentiasa berkata, Ustaz Zali, you are slow to understand politik. Bukan saya slow to understand politik, saya tak faham. Macam mana? Maka oleh kerana hati yang saya ni dengan PAS. Sekarang ni, pasal apa? Tahun 53 saya terlibat dengan PAS. Ayah saya terlibat dengan PAS. Ayah 83, umur 13 tahun. Bersama-sama dengan ayah. Malaysia pergi camping. Nak pilihan raya tahun 5. Kemudian, Anwar masuk UMNO, aku nak masuk UMNO ke? Maka saya cuba nak reconcile antara hati yang sayang kepada PAS dengan realiti Anwar Ibrahim masuk UMNO. Anwar kata, Ustaz Ghazali, berilah anda peluang untuk berdakwah di medan yang lain. That convinced me. Ustaz Ghazali, give me a chance. Anda ingat lagi dalam dia yayasan Ustaz Ghazali, give me a chance. Bagilah kerana peluang untuk anda masuk sana, berdoa di sana. But dia kata, you'll be surprised. I'll come back to Abi. Dia kata, you'll be surprised. I'll come back to Abi. Maka itulah saya kata, okay, anda boleh setuju. Jadi dia nak pasal ada saya jadi ahli UMNO. Ustaz Ghazali, asli tak anda saya politik. Ada kata, okey lah, ada isilah budak UMNO. Cawangan pasir, bagai pasir emas. Dekat-dekat nak tanding lawan berhali. Tak apa. Jadi tuan-tuan, apa yang kita faham, medan perjuangan ini luas. Medan perjuangan ini luas, seluas dunia ini. Jadi kalau saya tanya, medan perjuangan kita yang luas. Alright, adakah kita dalam politik? Ada dalam intellectual. Profesor Kamal Hassan dalam alam intellectual. Profesor Osman Bakar dalam alam intellectual, medan intellectual. Itu semuanya perjuangan. Ada kawan kita dalam perniagaan. Alright, siapa yang kaya di sini? Tak ada seorang daripada kaya. Kalau kita ni kaya. Pasal kita tetap berjuang nak cari harta. Kita berjuang untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya nak cadangkan ringkasannya, kita berdepan dengan medan perjuangan. Saya tak mau katakan jihad. Saya tak nama arti jihad. Pasal pengertian jihad sudah berbeza. Sudah salah arti jihad. Baik, sekarang depan kita luas. Depan kita luas. Kalau dulu the West, Barat telah berjaya mensekularisasikan umat Islam. Sudah berjaya mensekularisasikan umat Islam. Sekarang ni di Barat kosong. Christianity ada pada nama. Christianity dalam gereja pun dah tak ada. Christianity dalam gereja pun tak ada dah. Dalam hati orang Barat pun dah tak ada dah. Kosong, zero. Mengapa kita tidak sekarang Islamize the West? Why do we go? Mengapa kita tak pergi ke Barat? Orang muda-muda. Go to the West. Saya, ya Allah, aku umur 80 tahun dah. Kalau tak, aku pergi duduk Barat. Ya. Tapi, anak saya kahwin dengan orang Sweden. Dapat 2 orang anak lelaki. Nama seorang nama Dean. Nama saya, yang kedua nama Rafael. Saya kata kepada biasa saya, my dear sister, I wish and my prayer to the Almighty Allah that your grandson, my grandson, will be the first Muslim Prime Minister of Sweden. So dia kata apa? Dia Kristian. Dia kata, oh yes, my God. Jadi tuan saudara-saudara, depan kita medan yang luas. Saudara Anwar dalam bidang politik. Kita bantu dia sejauh mana yang kita boleh. Mengikut kapasiti masing-masing. Mengikut kapasiti Allah memberi kelebihan masing-masing di kalangan kita. Saya tidak cemerlang dalam bidang akademik. Saya tidak pandai dalam bidang politik. Duduk di belakang boleh. Jadi, kita mesti kerja to the last minute of our life. Saya bila kena kanser ni, saya kata, I will not die because of cancer. I will not die because of cancer. I will die because Allah has limited my life.
Jadi itulah insya-Allah lepas buku ini next will be coming erti kehidupan. Sudah siap bukunya, cuma nak finalize. Erti kehidupan. Hidup ni apa? Kita hidup ni apa? Forward. Kita hidup apa? Kemudian next, dah tulis dah, itu pengorbanan dalam perjuangan. Aku lupa dah. InsyaAllah kita semua boleh Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.